di kesempatan masa yang terbatas ini untuk menggantikan penceramah yang tidak hadir pada malam ini, saya ingin menarik satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini, di dalam surah Ali Imran. Dan ayat ini begitu menjadi kelaziman bagi setiap penceramah ataupun para asatidzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amma ba'da. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Yang pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, pada malam ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita untuk kita berada di dalam rumah Allah ini, untuk kita mendengar majlis ilmu, untuk kita mendapat istifadah daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan melalui Al-Quranul Karim, dan begitu juga daripada hadis yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang seperti ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perumpamaan, raudatum birriyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Sekarang ini kita berada di salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap saat dan waktu yang berlalu sebagai satu balasan dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya yang akan kita perlihatkan, yang akan diperlihatkan kepada kita di hari akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan setiap kebaikan, maka akan diperlihatkannya di hari akhirat kelak. Alhamdulillah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan istiqamah di dalam hati-hati kita untuk kita sentiasa melazimi datangnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, dan begitu juga duduknya kita di dalam majlis ilmu, majlis zikir dan seumpamanya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, di kesempatan masa yang terbatas ini untuk menggantikan penceramah yang tidak hadir pada malam ini, saya ingin menarik satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini, di dalam surah Ali Imran.
Dan ayat ini begitu menjadi kelaziman bagi setiap penceramah ataupun para asatidzah membacakan ayat ini daripada surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengingat ataupun kamu mengikutiku ataupun kamu ikut akan daku. Fattabi'uni, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, daripada ayat ini apa yang saya nak bincang bersama dengan tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan dirahmati Allah, berkaitan tentang perkara bagaimana untuk kita mendapat mahabbatullah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kerana di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hubb, tentang cinta ini begitu banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Dan kalimat cinta itu memberikan satu makna kepada kita, yang mana cinta ini adalah merupakan satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam naluri manusia, di dalam diri manusia. Cinta itu Allah Subhanahu wa taala telah letakkan di dalam setiap diri manusia. Cinta kepada pasangannya, kasih kepada zuriatnya ataupun anak-anaknya, cinta kepada wang ringgitnya, cinta kepada suaminya, cinta kepada pangkat, kedudukan, jawatannya, cinta kepada kenderaan ataupun rumahnya. Ini merupakan sifat naluri bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan di dalam diri manusia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, apabila sifat cinta itu telah ada di dalam diri manusia, maka bagaimana kita meletakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita boleh cinta kepada pasangan kita, kita boleh kasih kepada anak-anak kita, bagaimana pula kita meletakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maksud dia tuan-tuan, sebelum kita nak mendapat mahabbatullah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena berusaha bagaimana untuk kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti jalannya kita meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh mudah untuk saya sebutkan, kalau kita nak pasangan kita sayang kepada kita, maka sudah tentu kita kena berikan kasih sayang kepada pasangan kita. Kalau kita nak supaya isteri sayang kepada kita, maka kita kena buat baik kepadanya. Kita kena berikan kasih sayang kepada isteri kita. Begitulah juga dengan anak kita. Begitulah juga dengan contoh-contoh yang lain. Kerana cinta itu akan terbalas bagaimana kita meletakkan cinta kepada sesuatu perkara ataupun kepada seseorang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendapatkan mahabbatullah,
kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena berusaha untuk kita meletakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang telah dibacakan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, sekiranya kalau mereka ini benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka jalannya Allah Subhanahu wa taala telah lorongkan. Bagaimana tuan-tuan? Dengan kita mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita dengan segala suruhannya, dengan segala perintahnya, dengan segala perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang namanya syariat daripada Allah, maka kita kena laksanakan. Barulah Allah Subhanahu wa taala menyebut yuhibbukumullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran kalimah hub. Cinta itu begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Bukalah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimah hubb. Di antaranya Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu hubbus syahawat, cinta, kasih kepada, suka kepada syahwat. Minan nisa wal banin, begitu juga daripada wanita-wanita, daripada anak-anak, daripada binatang-binatang peliharaannya, binatang-binatang tunggangannya, begitu juga daripada emas dan perak. Maka ini naluri manusia yang semula jadi, yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan di dalam diri manusia. Baik, apa yang saya nak sebutkan di dalam tazkirah yang ringkas ini tuan-tuan, sebagai sembang santai kita, ada sekurang-kurangnya yang boleh saya sebutkan dalam masa yang terbatas ini tuan-tuan. Mungkin sempat dalam 2 ataupun 3 perkara. Pertamanya tuan-tuan dirahmati Allah, para ulama menyebutkan, ya, untuk kita mendapat hubbud, mahabbatullah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama caranya ialah qiraatul Quran bitadabbur wa tafaham lima'anihi wa ma uridu bih. Ini yang pertama tuan-tuan. Para ulama menyebutkan untuk kita mendapat mahabbatullah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan kita membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya membaca Al-Quran semata-mata, bitadabbur, dengan kita tadabbur ayat-ayat yang kita baca, kita pelajari, kita melihat, merenung kepada maksud apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Begitu juga dengan kita memahami akan maknanya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tuan-tuan. Membaca Al-Quran, ia diberikan pahala apabila kita membaca Al-Quran. Tetapi bukan hanya sekadar ataupun setakat kita hanya membaca Al-Quran, tetapi kita kena lebih usaha daripada itu untuk kita tadabbur Al-Quran, dan kita memahami akan apa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam mushaf kita sekarang ni, Al-Quran itu telah diletakkan makna ayat, begitu juga dengan tafsiran ayat, bahkan ditambah pula dengan asbabun nuzul ayat. Maknanya lengkap tuan-tuan. Contohnya mushaf yang ada di hadapan kita ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat, ya, bukan hanya sekadar makna ayat, tetapi diletakkan tafsiran ayat itu. Dan begitu juga diletakkan pula asbabun nuzul,
kerana kenapa asbab ataupun kenapa turunnya ayat itu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita boleh ambil Al-Quran dan kita boleh baca sendiri. Dan kita boleh lihat maknanya, tafsirannya, dan kita boleh memahami akan apa yang ayat yang kita baca. Jadi para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk kita mendapat kecintaan daripada Allah, bukan hanya sekadar kita membaca Al-Quran, tetapi cuba untuk kita mengambil masa apabila kita selesai baca Al-Quran, cuba kita lihat pula makna ayat yang kita baca. Kita tadabbur ayat itu. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ini perkara yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mahu tadabbur Al-Quran itu, ataupun hati mereka telah tertutup? Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk tadabbur Al-Quran? Supaya apa yang kita baca itu, kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki ke atas diri kita. Berbeza dengan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Ia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih daripada itu ialah untuk kita mengetahui, kita memahami apa yang kita baca. Sebagai contoh saya bawa tuan-tuan dirahmati Allah, apabila kita membaca ayat-ayat berkaitan tentang azab, contohnya, apabila kita membaca tentang ayat-ayat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan-golongan tertentu, apabila kita membaca dan kita memahami ayat itu, maka akan meresap di dalam diri kita. Kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Sebagai contoh tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, ala la'natullahi 'ala zalimin. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala melaknat ke atas orang yang melakukan kezaliman. Orang yang mungkin melakukan kezaliman tetapi dia tidak memahami apa ayat yang dia baca itu. Dia membaca ala la'natullahi 'ala zalimin. Allah menempelak sikapnya. Sedangkan dia sendiri membaca ayat Allah, sedangkan dalam masa yang sama dia melakukan kezaliman. Tetapi orang yang membaca ayat Allah, dia mentadabbur ayat Allah, dia memahami akan apa yang dia baca itu, maka akan meresap di dalam hatinya, ya Allah, rupanya Allah nak tegur aku. Selama ni aku ada buat zalim. Apabila dia baca ala la'natullahi 'ala zalimin, Allah laknat ke atas orang yang melakukan kezaliman, maka ada kesedaran pada dirinya, dia tidak akan melakukan kezaliman selepas daripada itu. Ini berbeza dengan mereka yang membaca Al-Quran, mereka memahami Al-Quran yang dibaca. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Allah menyatakan, wala tarkanu, jangan kamu cenderung, ila alladhina zalamu, kepada orang yang melakukan kezaliman, kelak kamu akan disambar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami akan ayat ini, dia baca, maka dia takut untuk melakukan kezaliman. Tetapi kalau hanya sekadar dia membaca, dia tidak tahu makna tersebut, hanya dia baca, dalam masa yang sama dia buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bezanya tuan-tuan. Maka apabila kita baca Al-Quran, maka cuba kita tingkatkan. Apabila kita baca, maka kita tadabbur sama ayat-ayat yang kita baca. Ya, selepas kita baca satu muka contohnya, selesai kita baca, sebelum kita nak tutup bacaan Al-Quran kita, maka kita lihat sepintas lalu makna apa yang kita baca. Ya, alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan baru-baru ni, ya, setiap masa, setiap saat kita penuhkan dengan baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan
kita keluar daripada bulan Ramadan juga, kita boleh kekal membaca Al-Quran. Kerana baca Al-Quran bukan hanya di dalam bulan Ramadan, bukan hanya waktu tertentu. Tetapi Al-Quran ini perlu kita baca setiap hari. Kalau kita boleh update FB kita, kita boleh membaca akhbar setiap hari, tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa tidak dengan kita membaca Al-Quran? Ya? Kenapa tidak kita membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan mukjizat yang sangat agung yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini pasti di hari akhirat nanti dia akan memberikan syafaat kepada kita. Maka mahabbatullah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya dengan kita membaca Al-Quran, dalam masa yang sama kita tadabbur dan kita memahami akan maknanya. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, untuk kita mendapat mahabbatullah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal fara'id. Kata para ulama, tuan-tuan dirahmati Allah, untuk kita mendapat kecintaan daripada Allah itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kalimah qaribun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Setelah mana kita menjaga ibadah-ibadah yang fardu. Ini dia tuan-tuan. Ya, tidak ada cara yang lain untuk kita mendapatkan kecintaan daripada Allah melainkan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat, setelah mana kita memelihara ibadah-ibadah yang fardu. Tuan-tuan dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang sunnah begitu banyak sekali. Ya, ibadah-ibadah yang sunat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan di dalam hadis berkaitan tentang ibadah-ibadah yang sunnah ini, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis qudsi, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala menggelarkan mereka itu adalah wali-waliku. Siapa wali, tuan-tuan dirahmati Allah? Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang digelar sebagai awliya'is salihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ini, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada amalan-amalan mereka, bukan hanya sekadar mereka menjaga ibadah yang fardu, tetapi banyaknya mereka melakukan ibadah-ibadah yang sunat. Saya yakin tuan-tuan dirahmati Allah sendiri pernah berhadapan dengan mereka, pernah duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita boleh lihat amalan mereka, tuan-tuan dirahmati Allah, dengan zikir mereka, dengan baca Al-Quran mereka, dengan salawat mereka, dengan ibadah salat sunat mereka. Begitu mereka menjaga, tuan-tuan dirahmati Allah. Mereka bangun pada sepertiga malam, menjadi kelaziman bagi diri mereka setiap hari. Mereka bangun pada sepertiga malam, salat sunat malamnya, dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah masuknya waktu subuh. Ini menjadi kelaziman bagi mereka. Maka sebab itu mereka ini orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Auliya min auliya'illah. Orang-orang saleh ini, tuan-tuan, sebab itu apabila dia mengadu kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara perkara-perkara yang dianjurkan oleh para ulama, apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang saleh,
Kita hanya minta satu saja daripada mereka. Apa dia? Supaya mereka mendoakan kita. Ini jangan kita lepaskan peluang, tuan-tuan. Kalau kita menziarahi orang-orang yang saleh, jangan kita banyak berbicara dengannya. Kita hanya minta kepadanya supaya dia doakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Itu saja, tuan-tuan. Kerana doa mereka ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka ini begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjadi golongan muqarrabin? Kerana dengan ibadah-ibadah sunat mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dirinya, bahkan ini merupakan khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi khusus kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bangun mengerjakan salat malam, tuan-tuan. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bangun pada sepertiga malam melaksanakan ibadah salat sunat. Di dalam hadis bagaimana menyebutkan, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku melihat kamu bangun pada waktu malam mendirikan salat sehingga bengkak kedua kaki kamu. Sedangkan dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai begini ibadah kamu, sedangkan ibadah yang fardu kamu itu pun sudah cukup? Tetapi aku melihat dengan ibadah-ibadah sunat kamu itu, sehingga bengkak kaki kamu, sehingga pecah kaki kamu." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dengan syurga, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, tuan-tuan dirahmati Allah, banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka di antara mendapat kecintaan daripada Allah, taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Begitulah menjadi kelaziman kita di dalam bulan Ramadan baru-baru ni. Ya. Kita boleh bangun qiyamul lail, kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh melaksanakan solat-solat sunat yang lain, kita boleh jaga, tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ianya menjadi sebagai titik tolak. Apabila kita berada di luar Ramadan, kita juga adalah orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah secara konsisten. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita boleh mengekalkan apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, kita boleh jaga ibadah salat sunat witir kita, salat sunat qabliyah kita, ba'diyah kita. Itu sekurang-kurangnya, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan untuk kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, iaitu dengan kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, pada setiap waktu, bil lisan wal qalbu wal amal. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti, dalam makna kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah dengan lidah kita. Kerana apabila kita sebut dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah, maka di sana adanya kita mengingati Allah dengan lisan kita. Kita mengucapkan tasbih contohnya, subhanallah. Kita berzikir dengan kita menyebut alhamdulillah. Kita berzikir dengan kita menyebut tahmid, alhamdulillah. Kita menyebut takbir, Allahu akbar. Kita menyebut zikir kalimah la ilaha illallah. Kita menyebut istighfar, kalimah
memohon keampunan daripada Allah. Ini di antara contoh kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita. Dan sudah tentu tuan-tuan, mengingati Allah, berzikir kepada Allah dengan lisan, banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Di antaranya tuan-tuan, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala zikran katsira, dengan zikir, dengan ingatan yang banyak. Bagaimana tuan-tuan? Dengan kita menyebut zikir kita. Al-Imam An-Nawawi meletakkan satu kitab yang namanya Al-Adhkar, ya, yang dibaca oleh Ustaz Hafiz kita pada Ahad yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah. Diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya begitu banyak zikir-zikir yang ma'thur daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil, kita boleh kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Sekurang-kurangnya kita menyebut zikir yang namanya tasbih, yang namanya tahmid, yang namanya takbir. Ataupun kita boleh letakkan di dalam amalan kita. Di antaranya apa dia? Iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani 'ala al-lisan. Dua kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berat pada timbangan Allah, mizan Allah di hari akhirat. Khafifatani 'alal lisan, ringan pada lidah kita untuk melafazkannya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka inilah di antara tiga perkara yang para ulama menyebutkan untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kita. Saat ketika mana kita berdiri, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mana mengingati Allah saat ketika mana mereka berdiri, saat ketika mana mereka duduk, saat ketika mana mereka baring, mereka memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Sentiasa mengingati Allah dengan lisannya, bil qalbi, begitu juga dengan hatinya, dan begitu juga dengan perbuatannya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, apabila kita boleh jaga sekurang-kurangnya tiga perkara yang telah disebutkan oleh para ulama ini, maka insya-Allah kita akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, saya kira cukup sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjaga diri kita, melazimkan diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, dan begitu juga dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian pada malam ini. Ampun maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu ada kelemahan pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في هذا اليوم، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في قراءتنا، وبارك لنا في جمعنا، وبارك لنا في مجلسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.